الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Wahai gulam, jika imanmu menjadi teguh, sampailah engkau ke rumah makrifat, kemudian ke garis lingkungan ilmu, kemudian ke lembah fana dengan Allah dan tersingkir dari semua manusia, kemudian ke pewujudan dengan Dia, bukan dengan dirimu atau dengan makhluk. Maka ketika itulah akan lenyap kesedihanmu, sedang perlindungan itu akan berkhidmat kepadamu, dan semangat pula akan meliputimu, dan taufik akan mengetuk pintu hatimu. Para malaikat berjalan di kelilingmu, roh-roh semuanya datang memberi salam kepadamu, dan Allah Ta'ala berbangga denganmu di hadapan semua manusia. Para malaikat menjagamu dan memimpinmu ke rumah pendekatan dan kemesraan dengan Allah serta bermunajat kepadanya. Rugilah siapa yang tidak duduk dengan saya tanpa ada unsur. Celaka engkau mahu mengatasi maqamku yang sudah diberikan Allah kepadaku. Engkau tidak akan sanggup. Tidak ada di tanganmu sesuatu yang dapat engkau mengatasiku. Ini adalah sesuatu yang turun dari langit ke bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in min syai'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tiada sesuatu pun melainkan ada pada kami pemendaharaannya, dan kami tiada menurunkannya kecuali dengan kadar yang tertentu. Hujan itu turun dari langit ke bumi, yang menjadikan semua tumbuhan hidup subur dan segar. Perkara ini juga turunnya dari langit ke bumi untuk menyuburkannya. Lalu bergeraklah muka hati itu dan tumbuhlah ke atas buminya segala macam yang baik dan kebaikan. Tumbuhlah bibit-bibit rahsia, kebijaksanaan, tauhid, tawakal, munajat dan pendekatan diri pada Allah Ta'ala. Maka tumbuhlah di muka bumi hati itu pepohonan dengan buah-buahannya. Jadi pada muka bumi itu juga tanah lapang, hutang laut, sungai, gunung, dan jadi padanya juga tempat pertemuan manusia, jin, malaikat dan roh. Ini perkara yang di luar jangkauan akal, sebagai suatu kudrat yang mutlak serta kemahuan dan ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala semata. Dan semua ini diberikan kepada segelintir dari hamba-Nya. Muslimin dan muslimat sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian, selepas kita membicarakan tentang bagaimana peribadatan orang-orang soleh, bagaimana kesungguhan mereka beribadat siang dan malam, dan bagaimana mereka menjadikan ibadat itu sebagai darah daging mereka, yakni kebiasaan mereka. Mereka beribadat sehingga mendapat kemanisan dan keladatannya, yang menjadikan mereka akan bersedih kalau sekiranya tertinggal akan segala ibadat ataupun zikrullah. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang menjadi sesalan ahli syurga, artinya bila seorang masuk syurga,
di kalangan orang soleh, ada antara perkara yang mereka sesali, iaitu bila adanya masa-masa terluang dan mereka tidak berzikir pada Allah. Sedangkan itu adalah keadaan yang paling mudah untuk mendapat kedudukan di sisi Allah. Kerana itulah para orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap nafas mereka ialah zikrullah. Bukan menjadikan setiap pekerjaan mereka itu zikrullah. Dan semua perkara dijadikan sebagai satu kaedah, satu jalan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sekiranya seorang hamba itu benar-benar sudah mencapai kebiasaan dalam ibadat, ibadat yang dilakukan bukan lagi menjadi beban tapi kebiasaan. Ibadat yang dilakukan bukan lagi menjadi suatu kesukaran tapi kesenangan. Ibadat yang dilakukan bukan lagi menjadi suatu perkara yang cuba dijauhkan, bukan didekatkan. Bukan satu perkara yang amat menjadi keladatannya. Maka Syekh Abdul Qadir sesudah menyebut tentang kelebihan-kelebihan mereka yang istiqamah dalam ibadat. Beliau menyebut tentang betapa penting seorang berusaha untuk menjadikan imannya senantiasa teguh. Kerana secara pendakiannya, kita tahu semua manusia sedang mendaki kepada satu puncak. Wa imma ahli dunia, mereka sedang mendaki sehingga mereka berada pada puncak untuk menikmati kesenangan dan keindahan. Maka ahli akhirat juga sedang mendaki, dan kita semua sedang mendaki kepada satu tahap, kepada satu peringkat, sehingga kita sampai kepada Allah SWT. Baik Allah, kita tidak mungkin sampai kepadanya melainkan iman kita teguh. Seorang yang bila imannya teguh, barulah Allah Ta'ala kurniakan kepadanya makrifat. Apa itu makrifat? Iaitu mengenali Allah SWT dengan sebenar. Bila kita mengenali Allah dengan sebenar, kita dah nampak segala kebaikan yang ada padanya. Kita dah nampak segala keinginan yang kita ada padanya. Umpamanya, seorang bila dia kenal satu tempat, dalam tempat tu ada semua benda dia nak, makanannya, pakaiannya. Maka bila dia lalu je tempat ni, dia dah bayangkan semua benda, dan dia tahu dia akan memperolehinya. Sama juga orang yang berada dalam ilmu ma'rifatullah. Maka dalam ma'rifatullah ni tahu dia akan dapat perkara yang diinginkan di dunia ini. Sama ada ketenangan, kebahagiaan, kekuatan, sama ada yang bersifat kegembiraan. Maka asas pertama sebelum dapat makrifat ialah iman yang kuat. Bagaimana kita nak dapat iman yang kuat? Bila kita sebut iman, apa maksud iman? Percaya. Iman ialah keyakinan. Iman ialah suatu yang perkara yang berada dalam hati kita, bukan apa yang kita lafazkan, dalam hati. Iman dia akan duduk dalam diri kita, lalu membentuk taman-taman yang indah. Dia umpama benih yang tertanam, yang tidak nampak waktu ditanam, tetapi akan kelihatan bila mana ia mula subur dan tumbuh, dan akan nampak bila mana dia mula berbunga dan berbuah. Tapi ia sesuatu yang berada di dalam. Maka para ulama menyebut 10 perkara untuk kita mantapkan iman sebelum kita sampai suatu peringkat lain yang bernama makrifat. Yang pertama untuk kita kuatkan iman kita ialah kita mengenali setiap nama Allah. Setiap nama-nama Allah yang Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quran. Kita baca nama-nama Allah. Bila Nabi SAW menyatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman faman ahsaha dakhal jannah. Allah ada 99 nama. Siapa yang menghitungnya, siapa yang mengiranya, siapa yang memahaminya, siapa yang beramal dengan nama-nama ini, maka dia masuk syurga. Maka nama-nama Allah menjadikan seorang tadi makin tinggi iman. Umpama kita sebut satu nama Allah. Apa dia nama Allah? Ar-Rahman, Allah pemurah. Maka dia pun lihat bagaimana sifat pemurah Allah kepadanya. Dia berikan nikmat yang tidak pernah habis.
diberikan pelbagai bantuan dan kesenangan. Daripada nikmat kehidupan, sehinggalah nikmat yang berada pada tubuh badan, nikmat yang ada pada segala panca indera dia, nikmat yang ada dalam perjalanan hidupnya, maka dia semakin tunduk pada Allah. Bila disebut perkataan Allah Ar-Rahim, Allah penyayang, maka lihat bagaimana sayangnya Allah pada dia. Walaupun dia melakukan maksiat, maka Allah beri tempoh untuk ditaubat. Walau dia tersesat, Allah kembalikan dia ke pangkal jalan, kerana Allah sayang. Walaupun dia lalai, Allah Ta'ala jadikan ada orang yang mengingatinya. Walaupun nampak dia jauh, ada orang yang cuba dekatkan, untuk menandakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umpama seorang ibu yang sayang pada anak dia, yang anak dia ni tahu ke tak tahu mak dia sayang, itu bergantung pada anak dia. Tapi si ibu sentiasa menyayangi anak dia. Walaupun anak dia jauh, dikirim melalui kawan dia biar sampai pada anak dia. Bahkan didoakan untuk anaknya. Kalau naluri ibu begitu pada anaknya, bahkan Allah lebih pada itu. Bahkan Nabi SAW berkata, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang pada hambanya berbanding seorang ibu yang sayang pada anaknya. Itu kita lihat dalam perjalanan hidup kita. Kalau ikut kita ni, tuan-tuan sekalian, dengan buat maksiat, dengan lalai, dengan leka, kita dah mati lama dah. Allah beri azab kita. Tapi Allah beri ruang-ruang untuk kita kenal dia. Allah beri ruang untuk kita kembali kepadanya. Allah beri ruang untuk kita kembali untuk beribadat dan tunduk padanya. Maka demikian sifat-sifat yang lain. Maka setiap kali kita memahami sifat Allah, mempelajari nama-nama Allah dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW, maka kita akan dapati iman kita bertambah. Kenapa? Akan bertambah syukur kita. Kenapa? Akan bertambah kenal kita dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, kata para ulama, ialah bila kita memilih untuk sentiasa tadabbur ayat Allah. Allah Ta'ala tidak turunkan Al-Quran melainkan untuk menjaga manusia. Yang dijaga dari manusia bukan fizikalnya. Kerana fizikal ini, sehebat mana pun kita jaga, dia akan binasa. Kerana sifatnya yang bukan abadi. Tetapi untuk menjaga imannya. Quran untuk jaga iman. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam suratul Anfal ayat kedua kata Allah, bila dibaca kepadanya akan ayat Allah, maka bertambah iman dan bertambah penyerahan dirinya kepada Allah. Al-Quran itu tersebut bukan nak jaga jasad kita. Bukan nak jaga jasad kita. Kerana jasad kita, walau bagaimana kita jaga, kesudahannya hancur binasa. Hancur binasa. Dan jasad kita ni kita tak boleh bawa ke alam lain. Kerana setiap alam jasadnya berbeza. Ketika mana kita berada pada alam roh, kita cuma ada roh tanpa jasad. Ketika mana kita berada di alam janin, dalam perut, kita jasad yang sesuai dalam alam janin, lembut, yang tulangnya juga lembut, duduk dalam perut ibu. Kemudian bila mana ia transfer keluar ke dunia, alam syahadah, kita panggil alam syahadah, maka jasad yang sesuai dengan alam syahadah. Kita mula ada tulang yang keras, kita mula ada sesuatu yang sesuai dengan dunia. Kemudian bila kita masuk ke alam barzakh, maka bukan jasad ini. Jasad ini tidak sesuai. Dia ada jasad yang sesuai dengan alam barzakh. Dan bila mana kita dibangkitkan, ada jasad yang sesuai di alam kebangkitan. Bila mana seorang itu masuk syurga, ada jasad yang sesuai untuk dia masuk syurga. Yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu masuk syurga dengan ketinggian Nabi Adam, dengan jasad Nabi Adam. Dari sudut asal tinggi besar, dengan usia Nabi Isa, dengan kecantikan Nabi Yusuf, dengan keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di jasad kita ni, kalau saya katakan macam mana kita nak jaga, dia akan hancur. Maka Al-Quran bukan nak jaga benda yang sementara, dia nak jaga benda yang kekal yang kita nak bawa. Jaga apa? Iman. Al-Quran nak jaga iman kita. Al-Quran nak tambah iman kita. Al-Quran nak kuatkan iman kita. Sebab itu bila setiap kali para sahabat mendengar ayat-ayat Allah,
mereka bertambah iman mendadak. Mereka jadi berani mendadak. Mereka jadi yakin mendadak. Mereka menjadi gembira mendadak. Turun ayat, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Maka hilang sedih mereka. Ni Abu Bakar As-Siddiq, waktu dia berada dalam Gua Thur, dia sedih. Kenapa? Dia rasa musuh musyrikin Mekah pasti akan nampak dan menangkap dia. Dah sembunyi dalam Gua Thur. Orang musyrikin Mekah dah berada di pintu Gua Thur. Kata Abu Bakar, kalau dia tunduk, dia pasti melihat kami. Maka Abu Bakar mula menangis. Menangis bimbang. Sesudah perjalanan hijrah, sesudah bersembunyi, tiba-tiba hampir dengan kegagalan. Maka Nabi SAW ketika itu berkata pada Abu Bakar, supaya semua orang tahu, ketika mana kita mula rasa kecewa kerana kita rasa berada pada pintu kegagalan. Ketika mana kita rasa lemah bila kita rasa berada di pintu kemusnahan. Kita dalam kehidupan kita, kadang-kadang bila kita berada pada pintu tertentu, yang saya sebut tadi, kegagalan, pada pintu kemusnahan kita, kita dah kecewa habis dah give up. Dah habis give up dah kita. Saya dah buat macam-macam. Yang sakit ni berubat macam-macam. Doktor kata tak ada harapan lagi 2 bulan. Yang bisnes ni guna cara macam-macam. Tapi orang kata awak dah tak boleh naik dah. Yang ni macam-macam usaha, orang kata awak dah tak boleh berjaya dah. Ketika mana manusia cuba membuka pintu-pintu kekecewaan dan pintu putus asa, maka lihatlah Al-Quran. Al-Quran tidak pernah membuka pintu putus asa pada manusia. Bahkan Al-Quran membuka pintu harapan. Al-Quran sentiasa membuka pintu kekuatan. Al-Quran sentiasa membuka pintu ketenangan. Al-Quran sentiasa membuka pintu kegembiraan. Al-Quran sentiasa membuka pintu hiburan kita. Waktu kita rasa bersendirian, maka dengan Quran kita rasa ada sesuatu bersama kita. Karena itu Rasulullah SAW pun berkata pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Jangan ingat kita berdua, Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Terus Abu Bakar daripada tadi nangis, takut, sedih, bertukar menjadi gembira, meyakini Allah akan membantu dan menolong. Ini Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami tidak turunkan Al-Quran ini melainkan menjadi penyembuh. Kata ulama, penyembuh pada batinnya. Penyembuh pada benda batin, benda dalam ni. Tuan-tuan, benda yang kat luar ni senang kita cari obat. Benda kat dalam ni masalah. Benda kat luar ni senang, banyak obat. Boleh cari, boleh ambil. Tapi bila dimasuk penyakit kat sini, habis kita. Penyakit kat sini doktor tak rawat dah. Datang penyakit dengki, datang penyakit putus asa, datang penyakit wasangka buruk, datang penyakit-penyakit yang zahirnya fizikalnya okey, tapi hatinya sakit, maka tak guna semua zahir fizikal dia. Dia tak akan dapat merasa nikmat dengan nikmat keliling dia. Ya, sebab dia ada penyakit apa? Penyakit tak syukur. Ini duduk rumah agam, ini kalau dilempar kemewahan tetap rasa sugul. Kenapa? Penyakit kat sini. Penyakit ada dalam hati. Sebab itu ramai orang dia cuba cari ketenangan bersifat zahir, dia tak dapat. Ya, sebelum dapat dia rasa dengan cara tu dia akan hilang sedih. Bila dapat dia mula rasa kosong, maka penyakit mula bermula. Kerana penyakit ini dirawat dengan apa? Dengan Quran. Wa rahmatul lil mu'minin. Dan sifat Al-Quran rahmat. Sebab itu bila kita baca Quran, dia turun rahmat. Kita baca pada orang hidup, turun rahmat. Kita baca pada orang mati, turun rahmat. Itu bila orang mati kita baca Quran. Kerana rahmat turun pada dia. Kita pergi kat kubur, kita baca Quran, turun rahmat pada dia. Sebagaimana turun rahmat pada kita. Setiap kali kita baca Quran, turun rahmat yang tidak pernah kita jangka. Sebab itu ada, bila kita sebut tentang kehidupan kita hari ini, tentang kehidupan kita hari ini dengan ternampak cacah marbah.
kita nampak tak terurus, kita nampak berlaku tasyatut. Tasyatut maknanya serabut. Sebab saya dapat tidur, saya macam serabut. Rasa nak macam tu, nak benda ni, wakafkan seketika, stop. Tahu kita kalau serabut, kalau dalam bahasa psikologinya serabut, tenang sekejap, tarik nafas. Okay, relax. Kita tarik nafas dulu. Tapi tak mungkin kita dapat menenangkannya dengan tarik nafas. Kerana itu hanya wakaf seketika. Macam mana kita nak hilangkan keserabutan? Yang saya katakan ada orang, saat saya rasa saya tak reti dah nak urus masa. Banyak kerja ni. Nak buat tu, nak buat ni, dia macam blur. Mana satu nak start dulu. Atau kadang-kadang saya tak sempat makan, tak sempat minum. Saya kadang-kadang tak sempat nak beri hak saya, hak untuk diri saya. Dek sibuk. Kita katakan begini, untuk hilangkan tasyatut tadi, keserabutan, ambil masa baca Quran. Tapi ni nak segera ni, tak duduk sekejap, baca Quran. Kamu akan dapati bagaimana Allah melapangkan waktunya. Kamu akan mendapati bagaimana Allah menyusun kembali cara kamu berfikir. Contoh Al-Quran yang Allah turun dan jadikan mukjizat sampai hari kiamat, bukan benda sia-sia. Tapi ramai kita tak nampak mukjizat Quran. Dia nampak ni, yang lain-lain dia nampak ni, angkal-mangkal itu dia nampak. Al-Quran yang Allah turunkan pada Nabi SAW dan tidak berubah sampai hari ini, orang tak nampak mukjizat. Kenapa nak, bagaimana nak nampak? Baca pun tidak. Tak baca. Apatah lagi nak faham. Maka ini kesilapan serius kita. Kesilapan kita dalam menjalani kehidupan. Lalu satu hari tenggelam matahari, Quran tak dibaca. Itu satu kesilapan yang menjadikan masa kita menjadi semakin serabut. Tuan-tuan, jangan tenggelam matahari hari itu melainkan kita baca Quran. Dan kita tadabbur ayatnya, walaupun satu ayat. Walau satu ayat kita baca, kita tadabbur. Tetapi bila kita baca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Cuba tadabbur. Kalau kita tak puji Allah, kita nak puji siapa? Tuan-tuan, kalau kita puji orang, kita tak dapat apa. Kita puji fulan bin fulan, dapat apa? Tak dapat apa. Puji Allah, kita akan dapat sesuatu dalam hidup kita. Kalau sentiasa kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sudah makan, sebut Alhamdulillah. Sudah minum, sebut Alhamdulillah. Bila tengok anak-anak kita yang membesar dengan baik, Alhamdulillah. Bila kita tengok segala benda yang ada di hadapan kita, kita kata Alhamdulillah. Hanya satu ayat, Alhamdulillahirabbil alamin. Tentang rasa hidup hari itu cukup manis. Itu baru satu ayat, kita tadabbur, baikkan semua ayat. Sebab itu untuk kuat iman, tadabbur Al-Quran. Tadabbur ini dia bermula dengan kita konsisten membaca, maka baru datang tadabbur. Orang kalau Quran pun tak baca, dia tak akan tadabbur. Itu yang saya katakan kesibukan kita hari ini. Sampai tenggelam matahari, Quran pun tak pernah buka. Tapi Facebook tak pernah miss buka. IG tak pernah miss buka. Ini TikTok tak pernah miss buka. Quran selalu miss. Selalu miss buka. Sebab itu kata ulama, kalau Al-Quran berada di tangan kita sebagaimana handphone berada di tangan kita sekarang, saya kita menjadi generasi paling hebat sekali atas dunia. Kita tengok macam mana kita rapat dengan handphone. Pegang, tidur pun pegang. Tak lepas masa tidur. Bangun pertama pegang telefon dulu. Pegang telefon dulu. Ini tak sedar ni, pakai yang tak ada tu tak sedar, pegang telefon dia kena pegang. Kat mana pun telefon dulu. Ini kalau telefon tertinggal, patah balik. Kalau isteri tertinggal, pergi sendiri. Ini kalau tertinggal telefon, dia boleh patah balik. Kalau bini tertinggal, awak pergilah sendiri. Kalau suami tertinggal, awak pergi sendiri. Telefon, dia patah balik. Sebab dia rasa penting. Ada sesuatu penting di situ. Tak boleh tak? Dalam tu ada nombor penting. Baik, nombor penting awak call berapa kali? Penting, tapi walaupun jangan call, tapi tu nombor penting. Dalam tu ada benda penting. Tentang Al-Quran segalanya penting. Untuk hidup kita dunia akhirat. Dalam tu segala yang penting. Dalam tu ada kisah-kisah yang penting untuk kita ambil iktibar. Dalam tu ada peringatan-peringatan yang penting untuk kita suburkan hati kita. Yang gersang ini,
untuk kita jadikan hati kita gembira. Jadi baiki kesilapan tadi. Saya katakan saya tak akan biarkan mata kita tenggelam hari ini, melainkan saya membaca beberapa surah Al-Quran atau saya membaca beberapa juzuk Quran. Tetap makin banyak kita baca, makin bagus. Ini ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dia ni sibuk mengarang, mengajar, berjihad. Dia berperang bersama dengan Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang pembukaan ataupun dalam perang mengambil kembali Baitul Maqdis. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Tetapi tiap-tiap hari dia baca Quran 7 juzuk setiap hari. Konsisten. Di sebalik sibuk dia dengan mengajar, dengan ceramah, dan kelas dia ataupun kuliah dia penuh dengan kanak-kanak. Kanak-kanak suka pergi kelas dia. Kan dia suka beri hadiah pada budak-budak. Dia akan bawa, kalau kita hari ni kata gula-gula lah. Zaman tu adalah gula-gula dia. Dia jumpa budak dia akan bagi. Hingga budak-budak ni sukalah. Bila berlaku perang dia bersama dengan Salahuddin Al-Ayyubi, perang. Bayangkan kesibukan dia, perang sekali perang. Duduk depan, sebelah depan. Dia tak duduk sebelah belakang. Semayang sebelah depan, perang pun sebelah depan. Kalau kita tengok iltizam dia dengan Quran, iltizam macam mana? Setiap hari dia akan memulakan hidup dia dengan membaca 7 juzuk Quran. Kita mungkin tak boleh baca 7 juzuk sehari. Kalau baca pun boleh sekali tu je sama hidup. Lepas tu tak baca-baca dah 7 juzuk. Tapi paling kurang kita boleh baca, saya katakan boleh baca 100 ayat sehari ke, ataupun minimum baca 10 ayat sehari, minimum. Ataupun bahasa mudah 1 muka surat. Minimum lah tu okay, minimum tu lah. Kalau kita sebut minimum sarapan, ada air, ada roti bakar, minimum sarapan. Tahanlah sampai tengah hari. Tentang minimum kita baca Quran hari ni, ambil 1 muka baca. Tak lama 1 muka tuan-tuan baca, tak sampai 5 minit. Amalkan 1 muka. Saya duduk kat pejabat saya, belum buka file tu, file ni buka Quran tu. 1 muka. Saya duduk kat sekolah saya, belum apa-apa, buka 1 muka. Saya balik rumah, belum apa-apa ni, buka Quran, ambil 1 muka. Sebelum nak bersembang pasangan kita, nak bersembang anak-anak kita. Bila anak-anak kita tengok rutin yang baik ni, dia pun ikut sekali. Tetamalkan 1 muka surat 1 hari. Itu Masya Allah, satu permulaan yang baik. Yang ketiga, kata ulama, untuk kita kuatkan iman, bacalah sejarah Rasulullah. Ni sebelum kita pergi pada ilmu makrifat, kita nak teguh iman kita dulu. Bacalah ilmu sirah Rasulullah. Tetapi kita orang Islam, kadang-kadang kita tahu sejarah artis tu, artis ni. Tahu dia kahwin bila, dia kahwin 2017, Ustaz, dia bercerai 2022. Oh, dia punya ingat. Saya ingat Ustaz dia kahwin bulan Ogos, 5 Ogos, dia bercerai Ustaz, sama juga 5 Ogos juga Ustaz, tahun 2022. Tak carilah siapa tu, cari. Ustaz ni katakan siapa pula cari. Itu saya hentam je. Maksud saya ialah, kita kalau sirah ni perjalanan hidup. Artis, pelakon, tahu belaka. Bila dia mula masuk ni, bila dia mula ni, bila dia... Tentang sirah yang paling hebat ialah sirah Nabi SAW. Setiap orang Islam dan setiap individu yang menyatakan cinta pada Nabi SAW, dia mesti ada buku sejarah Rasulullah. Tak payahlah baca sejarah Muhammad SAW sebagaimana dikarang oleh Profesor Hamka, panjang sangat. Tetap baca sirah yang mudah. Ni Dr. Mustafa Simai kan satu buku sirah kecil je, tapi bagus. Ditajuknya sejarah dan juga pengajarannya. As-siratu an-nabawiyah wa durus wal ibar. Durusun wa ibar. Diterjemah bahasa Melayu. Dr. Mustafa Simai, seorang pakar sejarah. Ringkas. Saya baca, saya khotang beberapa kali. Mukaddimahnya cantik. Mukaddimah dia, kenapa sih kita belajar sirah Rasulullah? Cukup cantik. Tuan-tuan baca mukaddimah dia. Tidak ada sirah, sejarah manusia paling lengkap selain daripada sejarah Nabi SAW. Tuan-tuan bacalah sejarah mana-mana orang, dia tak akan lengkap. Tapi bila kita baca sejarah Rasulullah, dia lengkap. Yang kedua, bila kita baca sejarah Nabi SAW, dia melekat ke hati kita seperti kita sedang melihatnya, seperti kita sedang melaluinya. Kata guru kami, sewaktu saya berada di Mekah, kata guru kami, saya ambil 40 buah buku sirah. Dibaca 40 buku. Dalam tempoh itu, saya baca sirah Rasulullah.
Saya merasakan seperti saya berada di tempat mereka. Kita baca sejarah ni rasa macam duduk kat Madinah, tengok macam bagaimana perkembangan Madinah pada permulaan, macam nampak orang Aus, macam nampak orang Khazraj, macam nampak macam mana Rasul menyatukan mereka, nampak semua. Membacanya, dia membentuk satu imajinasi yang berkat. Tetapi bukankah bila kita tengok sesuatu, kita akan bayangkan sesuatu? Tetapi kau tengok sesuatu, tuan-tuan akan bayang. Tuan-tuan tengok je kedai makan, duk bayang. Mesti ada makanan sedap, bayang. Dah meleleh dah ni, bayang. Kita tengok sesuatu, yang kita bayangkan lebih kuat. Tapi yang kita tengok tu mungkin tak ada berkatnya, lebih pada syahwat. Syahwat, kita tengok kereta, kita dah rasa duduk dalam kereta dah. Ada baru tengok kereta, dah rasa macam dah mandu dalam tu. Kalau aku dapat mandu bawa balik kampung, orang kampung tengok, oh kereta baru, cepatlah aku dapat jodoh. Kita ni duk bayang, baru tengok kereta, gaji tak masuk lagi ni, beli pun tak. Tapi dia bayang, kalau aku beli, dia pun dah bayang dia duduk dalam kereta tu balik kampung. Maka semua orang tengok, dia dah bayang. Sampai setengah jam duk khayal dulu. Tetapi kalau kita tahu setiap apa yang kita tengok, kita akan bayangkan. Setiap apa yang kita dengar, kita akan bayangkan. Apatah lagi kalau kita membaca sesuatu yang berkat, sejarah Rasulullah. Saya kata kepada orang yang nak bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi, saat saya nak jumpa Nabi, boleh awak baca sirah. Kalau baca sejarah Nabi, insya-Allah awak akan bermimpi bertemu Nabi SAW. Sebab kita perlu ada satu imajinasi yang baik. Sebelum imajinasi tadi diterjemahkan dalam mimpi. Tetapi bukankah kita, kalau sesuatu yang kita fikirkan sesuatu kat dunia, sesuatu yang kita takut, dia pun datang dalam mimpi kita. Dan tahu bahawa apa yang menjadi tekanan pada kita, dia akan datang dalam mimpi. Mula kita bermimpi itu dan ini. Ketakutan kita pada sesuatu sehingga kita bermimpi. Rindu kita pada sesuatu sehingga kita bermimpi. Ada fulan bin fulan, dia rindu sangat nak jumpa fulan bin fulan. Akhirnya dia bermimpi. Dapat mimpi. Saya rindu nak jumpa ayah. Akhirnya dapat mimpi. Yang ni rindu nak jumpa anak. Mimpi. Tetapi bila seorang baca sirah Rasulullah, sehingga datang rasa rindu pada Nabi SAW, dia dapat bermimpi. Tapi kita ni sejarah Nabi tak baca, tapi nak mimpi. Akhirnya mimpi jumpa orang lain, kita kata Rasulullah. Kita mimpi jumpa orang lain, tapi kita kata saya jumpa Rasulullah. Bila para ulama' dahulu, bila seorang berkata saya jumpa Rasulullah, lalu kata mereka, sifatkan pada kami, cuba cerita. Dia pun cerita, itu bukan Rasulullah. Kerana seorang yang membaca sirah Nabi, dia dapat kenal Rasulullah tu sendiri. Bila kita baca sirah Nabi, kita baca Rasulullah ni macam mana fizikalnya, Rasulullah ni macam mana karakternya, Rasulullah SAW macam mana akhlaknya. Baca permulaan hidup Rasulullah daripada kecil sampai remaja, sampai Rasulullah SAW mendapat wahyu, sehingga kewafatan Rasulullah. Itu menguatkan iman kita. Sebab salah satu benda yang menguatkan iman kita, mempelajari tentang Nabi SAW. Yang keempat, kata ulama', ialah kita berfikir tentang kejadian alam ini. Kita selalu sebut bahawa Allah turunkan pada kita dua wahyu. Yang pertama wahyu yang tertutup, yang kedua wahyu yang terbuka. Adapun wahyu yang tertutup ialah Al-Quran. Adapun wahyu yang terbuka ialah alam ini. Alam ini ialah wahyu terbuka. Tuan-tuan tengok langit, tuan-tuan tengok laut, tengok sungai, tuan-tuan tengok gunung, kita tengok bumi ni. Ini semua kejadian Allah. Ini semua makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Kita lihat pada diri kita, Allah Ta'ala cipta. Ini menguatkan iman kita. Sebab itu bila kita baca Quran, bila Allah menyebut dalil-dalil keesaan kekuasaannya, Allah cerita tentang kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang. Semua Allah ciptakan. Maha suci Allah yang menjadikan bagi kita ada malam untuk kita rehat, ada siang untuk kita bekerja, yang menjadikan bagi kita ada gunung ganang, ada pokok-pokok untuk kita berteduh, ada sungai dan laut untuk kita mengambil manfaat, nikmat perhubungan dan perjalanan, ada flora dan fauna untuk menenangkan hati kita. Banyak nikmat-nikmat Allah yang menunjukkan bahawa Allah itu esa dan Allah itu berkuasa. Ini menenangkan kita. Yang kelima, untuk kita teguhkan iman sebelum sampai ke garisan makrifat, ialah memperbanyakkan zikrullah dan berdoa. Kita doa biar Allah Ta'ala kuatkan iman kita.
Kita doa biar Allah Ta'ala tambahkan iman kita. Allahumma zidni wala tanqusni. Ya Allah, tambahkan imanku, jangan kau kurangkan imanku. Kita doa sentiasa biar iman kita naik. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqa. Ya Allah, aku mohon padamu iman yang benar. Ni kadang-kadang kita doa bak rezeki banyak kali, doa bak anak-anak banyak, doa biar iman bertambah jarang-jarang. Awak doa tak iman bertambah? Kita doa rezeki bertambah, umur bertambah, tu kita doa. Yang bertambah-tambah dunia ni selalu kita minta. Walau kita lupa setiap bertambah dunia, setiap kali itu bebannya bertambah. Ke dunia menghasilkan beban. Tuan-tuan dapat dunia banyak, tuan-tuan terbeban lebih banyak. Kita lupa untuk minta sesuatu yang boleh meringankan beban. Apa yang ringankan beban? Iman. Iman ni kalau kita ada, tuan-tuan sekalian, kita boleh pikul dunia ni, dia jadi ringan. Boleh pikul. Tapi iman kalau kita tak ada, maka akhirnya dia tak boleh pikul apa-apa. Tak mampu. Umpamanya kalau kita lihat laut. Laut ni tuan-tuan, dia boleh apungkan kapal yang besar. Kapal besar tu boleh terapung. Tapi kalau dia jadi cuma besi tadi mula dia tak jadi kapal. Dia jadi sekeping besi, dia akan tenggelam. Kita ambil paku. Paku tu kan besi. Tuan-tuan letak kat laut. Tenggelam tak? Tenggelam. Tuan pun letak kapal pula. Kapal pun besi kan. Tenggelam tak? Tak tenggelam. Kenapa? Kenapa kapal yang besar ni tak tenggelam? Tapi besi kecil boleh tenggelam. Laut yang sama. Dia boleh apungkan kapal yang besar yang berat ributan, puluh ributan. Tapi paku yang beratnya 1 gram tenggelam dalam air. Itu perumpamaan. Kalau iman kita kuat, kita tak tenggelam. Kalau iman kita lemah, maka kita tenggelam dalam dunia ini. Bila kita minta Allah tambah iman, apa maksud Allah tambah iman? Maknanya Allah akan kurangkan segala bebanan dunia. Tak tahu apa pun berlaku dalam urusan dunia, kita rasa ringan, tak apa. Yang penting iman terjaga, iman selamat. Itu orang macam ni tak nak terima rasuah. Ni orang bagi rasuah ni, tak nak. Ini merosakkan iman saya. Saya tak nak. Habis awak kan nanti tak cukup belanja, Allah cukupkan saya. Akhirnya dia tak perlu buat pun benda yang haram. Tapi orang yang saya katakan iman tak, dia dapat dunia walau sikit jadi beban bagi dia. Dia ambil rasuah orang banyak, RM100 je. Beban. Masuk penjara 6 tahun. Ambil takkan RM100, RM2, penjara tak tahan. Orang iman kuat, yang saya katakan siap kali kita minta iman kita bertambah, memberi maksud kita minta bebanan kita ini hilang. Makin kuat iman kita, makin ringan beban dunia. Akhirnya anak-anak pun ringan. Ni saat serabut duk fikir berat hati, kecewa, rasa nak bunuh diri. Kerana kamu ada masalah iman. Bukan masalah anak kamu, masalah iman kamu. Tetapi bila iman kita kuat, maka kita dapat melalui ujian-ujian Allah dengan mudah. Ujian anak-anak, ujian kawan-kawan, ujian dunia, akhir mudah. Siapapun yang punya iman yang kuat, setiap ujian tadi dia dapat menghadapinya dengan kuat, dengan mudah. Tapi kalau kita iman tak ada, mula-mula kita rasa boleh kuat dengan harta, boleh kuat dengan kuasa, boleh kuat dengan kawan, boleh kuat dengan fizikal badan. Lama-kelamaan semua ni kita tengok tak berfungsi. Kawan tak berfungsi, harta tak berfungsi, badan kita pun tak berfungsi, pengikut kita pun tak berfungsi. Maka kita dalam kebingungan masalah sendiri. Murung. Ni dia punya pengikut Insta dia 100 juta orang. Ada seorang hamba Allah, pengikut Instagram dia 100 juta. Tapi dia mengalami kemurungan yang dahsyat. Kalau kita dapat 10 orang gembira sakan, dia 100 juta. Artinya kalau dia sekali posting gambar dia tak gambar dia kuat gigi pun 400,000 like. Kita tak gambar bagus ni yang bermanfaat informasi, kita like sendiri. Nak cerita orang gelema lah, dia buat macam biasa je, ratus ribu, juta like. Tapi tuan-tuan orang ni dia ada masalah kemurungan. Last kali ditutup akaun dia, dah dapat 100 juta, lepas tu tutup. Murung. Ada seorang hamba Allah, glamour lah dia, glamour, anti Insta famous yang terkenal.
Yang orang kafir saya cerita. Last sekali, dia rasa kemurungan yang dahsyat. Dia pun tutup, dia mula mempelajari agama. Jadi saya mula belajar tentang Islam. Saya mula belajar tentang agama ni, tentang agama ni. Saya rasa begitu tertekan. Ya, glamour akhirnya tertekan. Kerana bukan itu kekuatan. Tuan-tuan, glamour bukan kekuatan. Kaya bukan kekuatan. Ramai kawan bukan kekuatan. Sihat tubuh badan bukan kekuatan. Kekuatan sebenar daripada iman. Bila iman kita kuat, itulah kekuatan. Walaupun sakit, kita tenang, iman ada. Walau bersendirian, kita tenang, iman ada. Kerana itu, bila kita nak kuat iman, caranya ialah dengan kita berdoa kepada Allah. Doa. Kita doa menunjukkan siapa kita. Kalau kita cuma doa dunia, maknanya kita ni ahli dunia. Kalau kita doa akhirat, kita ahli akhirat. Maka jadilah orang yang benar-benar meminta sesuatu berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Kita amalkan doa yang Allah Ta'ala ajar kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku mohon kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan pelihara aku daripada azab api neraka. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka doa ini. Dan Anas sendiri dia tak akan berdoa dengan satu doa, melainkan dia buat doa ni sekali. Wa imma pembukaan, wa imma penutup. Doa apa-apa pun dia tak tinggal doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian yang keenam, untuk kuatkan iman ialah kita mengetahui keindahan agama ini. Tuan-tuan, kita banding agama Islam dengan semua agama lain. Ini komparatif. Kita buat perbezaan. Lihat Islam, sifat agamanya mudah. Lihat Islam, sifat agamanya bersih. Lihat Islam, sifat agamanya ialah menghormati sesama manusia, berwasangka baik. Lihat keindahan Islam dalam syariatnya, dalam sembahyang, dalam puasa, dalam zakat, dalam hajinya. Lihat indahnya Islam. Bila Islam syariatkan sesuatu, di dalamnya ada keindahan. Tetapi bila kita disyariatkan untuk apa? Menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim. Lihat indahnya Islam. Hatta walau berbeza agama, kita diperintahkan untuk menjaga silaturahim. Bila Ummu Habibah, atau nama sebenarnya Ramlah bin Abi Sufyan, radhiyallahu ta'ala anha, mak dia bukan Islam. Dan mak dia datang untuk mengunjunginya di Madinah. Lalu Ummu Habibah, dia kata, ya Rasulullah, afa asiluha, mak saya ni nak datang ziarah, boleh saya layan dia? Nabi kata, siliha, layan dia, layan dengan baik. Kerana perbezaan agama tidak menjadikan kita melayan orang dengan buruk. Apatah lagi orang yang punya hubungan silaturahim. Baik, lihat keindahan Islam di situ. Lihat keindahan Islam dalam bab charity, kebajikan. Tentang kita dah sebut, charity terbesar di dunia dimiliki oleh umat Islam melalui sistem zakat. Zakat, tak ada agama lain yang ada zakat. Tuan-tuan tanyalah agama-agama lain, kamu ada zakat tak? Ni tanya orang fulan bin fulan, dia agama ni, ada zakat-zakat? Tak ada. Tanya Kristian, ada zakat? Tak ada. Kalau kami nak bagi, bagilah. Tak nak bagi, sudah. Dalam Islam kita ada dua perkara. Pertama namanya zakat, hak yang wajib kita beri. Yang kedua ialah hak sukarela kita beri, namanya sedekah. Lihat keindahan Islam dalam bab zakat, dalam asnaf yang Allah Ta'ala tetapkan. Kenapa Allah beri keutamaan kepada asnaf ini? Lihat keindahannya. Bila Allah Ta'ala sebut ni orang miskin, orang fakir, ini orang yang patut mendapat zakat kita. Prihatin. Kerana kita, tuan-tuan, jurang orang kaya, orang miskin tetap wujud. Macam mana pun kita cuba jadikan negara kita maju 100%, jurang itu akan kekal wujud sebagai satu sunnatullah. Tetapi jangan wujud jurang kasih sayang. Biar orang kaya menyintai orang miskin menyintai orang kaya. Yang ni jangan ada jurang ni. Tentu jurang kemiskinan dan kekayaan akan terus berlaku. Umpama jurang orang muda dengan orang tua, akan tetap ada orang muda, orang tua. Tak mungkin kita nak buat satu negara muda belaka. Tak mungkin. Sekalipun kita semua namakan rakyat wajib namanya semua bagi nama muda. Sebab
supaya orang semua muda. Tak, realiti dia tua. Tak mungkin kita dapat wujudkan satu masyarakat muda belaka. Tak mungkin. Kita mau buat parti muda. Tak lama tua belaka parti muda tu. Akhirnya tukar parti muda ke tua. Macam tu. Artinya kita tak boleh ubah jurang tu. Orang miskin, orang kaya, walaupun bagaimanapun hebat ahli ekonomi itu bercakap tentang bagaimana kami boleh rapatkan jurang ini jadikan sama, tak mungkin. Tapi kita boleh rapatkan jurang kasih sayang. Supaya orang miskin dia sayang pada orang kaya. Orang kaya ni baik, dia tolong saya. Orang kaya pula sayang pada orang miskin. Siang ni saya nak tolong dia. Allah berikan lebih rezeki pada saya nak bagi. Tentang yang berlaku apa? Kasih sayang kita. Sebab itu tak ada masalah kalau jurang itu ialah jurang, saya kata, kemiskinan, kekayaan. Tapi jangan ada jurang kasih sayang. Sehingga kasih sayang orang miskin, orang kaya tak wujud. Si miskin dengki pada orang kaya. Kau ni tak pernah tolong aku semenjak kau kaya. Si kaya pula memandang hina orang miskin. Maka tunggulah bala Allah dua-dua. Akhirnya si miskin jadi perompak orang kaya. Itu berlaku cerita Robin Hood. Ceritanya begitu. Orang miskin sentiasa melihat orang kaya untuk dirompak. Walau kita tahu bahawa imadud dunia, yang menjadi tiang keamanan dunia itu 4 perkara. Dunia ni jadi kuat, jadi hebat kerana 4 tiang. Yang pertama ialah ilmu ulama, ilmu para ulama. Yang kedua ialah adlul umara, adil pada pemimpin. Adil pada pemimpin. Yang ketiga ialah sakhawatul aghniya, pemurahnya orang kaya-kaya. Yang keempat ialah da'watul fuqara, doa orang miskin. Bila ulama menyebarkan ilmunya, bila pemimpin menyebarkan keadilannya, bila orang kaya menyebarkan kekayaannya, dan orang miskin pula menyebarkan doanya, maka dunia ni kuat. Dunia ni jadi hebat. Dan inilah negara yang maju sebenarnya. Kerana semua berfungsi cara dia. Para alim ulama sibuk menyebarkan ilmu. Para pemimpin sibuk untuk berlaku adil. Sibuk untuk berlaku adil. Pihak ni nak adil. Dan para orang kaya pula sibuk derma. Para orang miskin pula sibuk mendoakan. Kan doa mereka lebih didengar. Doa, ya Allah, murah rezeki orang tu. Ya Allah, tolonglah dia, bantulah dia, kesusahan. Tentu ini kekuatannya. Sebab itu bila kita lihat keindahan Islam, ada dalam semua sistem ini. Ada sistem. Dan yang ketujuh, untuk kita kuatkan iman, ialah kita menguatkan keikhlasan dalam beragama. At-tahqiq atau at-tahaqquq min maqamil ihsan fi ibadatillah. Bersungguh-sungguh mencari ikhlas dalam beramal. Tuan kita ni beramal dah bagus, sembahyang bagus, baca Quran bagus. Tapi ikhlas kita kuatkan atau tidak? Kita mengindahkan yang zahir, tapi keikhlasan kita sejauh mana kita hari ni kalau sembahyang rasa ikhlas, rasa hari ni kalau kita buat segala kebaikan dan ibadat rasa ikhlas. Kata ikhlas ni sesuatu yang kita kena usaha. Bukan dia datang sendiri. Saat saya hari ni tak datang ikhlas, semalam ikhlas malam. Kata ikhlas ni bukan benda yang kita katakan dia datang mendadak macam tu. Dia mesti datang ke usaha kita. Usaha untuk ikhlas. Kita fikir balik, kalau saya buat amalan ni untuk manusia, apa faedah saya dapat? Kalau saya buat amalan ni kerana Allah, Masya Allah, banyaknya pahala saya dapat. Di situ kita membina keikhlasan. Maka tahakkuk, bersungguh-sungguh dalam membina keikhlasan dalam beribadat kepada Allah. Satu. Dan ikhlas dalam membina hubungan dengan manusia. Al-ihsan ila khalqihi. Kemudian yang ke-8, untuk kita kuatkan iman ialah ad-da'watu ila Allah. Apa yang kita tahu, apa yang kita faham, sampaikan pada orang lain. Ajak orang supaya merasakan kebaikan macam kita rasa. Tuan-tuan, saya dah semayang, saya berjemaah, saya nak ajak orang semayang dan berjemaah bersama saya. Saya dah rasa seronok belajar, saya nak ajak orang datang belajar sama saya. Maka ini panggil dakwah ila Allah. Macam mana kita rasa nikmat tadi, kita nak ajak orang bersama kita. Kita semua tahu, bila kita ajak orang bersama kita, kita makin kukuh. Orang bisnes, dia ajak orang lain sertai bisnes dia, maka bisnesnya makin kuat. Dia tak akan bisnes seorang-seorang. Dia akan ajak, siapa nak jadi downline saya,
Siapa nak jadi saya punya stokis, siapa nak jadi saya punya orang bawahan. Makin dia ajak ramai orang, makin kuat. Makin kuat. Kadang-kadang tak payah ada customer, dengan orang bawahan ni cukup. Dia dah kuat. Tetapi demikian juga dalam bab iman. Kita kalau dapat suatu benda baik, benda taat, ajak orang sekali. Jangan kita seorang-seorang ke masjid, ajak isteri kita sekali, ajak anak-anak kita sekali, ajak kawan kita sekali. Jangan seorang-seorang kita belajar, ajak semua. Ni kalau jenis seorang-seorang belajar ni ada benda tak kena. Tak, ni belajar ni saya tak boleh panggil orang lain. Ustaz, Tok Guru saya kata seorang je orang datang. Datang pun malam hari. Ni ilmu tak kena ni. Kerana bila benda tu baik, dia akan dikongsi dengan bebas. Apa pun benda baik dia akan dikongsi. Tapi kalau benda tu tak betul, dia mula nak khususkan pada orang tertentu. Ada benda tak kena lah tu, kena cek. Letak pula jadual dan syarat macam-macam. Dia ada syarat, dia ada pengeras, dia pengeras tu. Maka kena hati-hati. Oleh sebab itu tengok, nilai balik kebaikan yang kita dapat hari ni, apakah kita ajak orang lain. Kalau tuan-tuan ajak, apa natijah pada kita? Iman kita jadi kuat. Tuan-tuan baca Quran, belajar Quran, lepas tu senyap pandai seorang-seorang, iman tuan-tuan tak kuat. Ajak orang lain juga belajar Quran. Ajak orang lain. Ini jadikan iman kita kuat. Kemudian yang ke-9, tawtin an-nafs 'ala al-muqawamati ma yunafil iman. Kukuhkan diri kita dengan lawan apa sahaja yang boleh melemahkan iman. Maksiat, sifat tangguh dalam ibadat, sifat tak bersungguh-sungguh dalam taat, sifat kedekut di dalam harta benda. Apa yang boleh menafikan iman, kita kena lawan. Tentu benda ni akan datang. Maksiat akan datang dengan pelbagai cara. Maksiat dia tak datang satu cara. Tuan-tuan dulu maksiat, tuan-tuan kena pergi sana, pergi sini, baru jumpa maksiat. Hari ni dalam telefon kita ada maksiat. Kita buka Facebook kita, dalam Facebook kita tu ada macam-macam. Tawaran berjudi ada, tawaran benda-benda tak elok ada, semua ada dalam tu. Maka kita kena lawan semua benda yang menafikan iman kita. Semua. Zaman sekarang ialah nak nilai seseorang macam mana dijaga handset dia. Hari ni kita tak jaga sangat kawan kita yang zahir ni, yang offline ni. Kita jaga kawan kita dalam Facebook ni. Tengok dia. Kita tengok kawan-kawan tadi tidak menyumbang pada iman kita, delete dia, suspended dia, kita gantung dia sebulan. Agak-agak dia tak boleh tambah iman kita. Dia punya wall dia tak mengarut apa benda tulis ni, okey, gantung dia. Dia mohon balik, kita okey. Okay, tuan-tuan tengok, semua benda yang boleh menjejaskan iman kita, mesti struggle lawan dia. Jangan biarkan, jangan biar. Bila kita biar, iman kita pun sakit, rosak. Kemudian yang akhir sekali, yang ke-10, ialah mengetahui hakikat dunia. Tentang dunia ni apa, dan bagaimana kesudahan dunia, dan lihat bagaimana akhirat kita. Tentu kita tak tengok dunia, dah ramai orang mati. Orang-orang berjaya macam kita mati dah. Datuk tu, Tan Sri ni, Tan Sri tu, mana dia? Dalam kubur. Dulu dia lead untuk hartanah, ini lead untuk petroleum, ini lead untuk keuangan. Mana dia? Dalam kubur semua. Kita mahu tahu kesudahan semua orang mati. Maka ambillah iktibar. Tentu kalau kematian tadi tak boleh jadi iktibar, itu tanda hati kita rosak. Kata Hasan Basri, ada 6 perkara punca hati kita rosak. Yang pertama, kita buat dosa tapi tak nak bertaubat. Yang kedua, kita ada ilmu tapi tak nak beramal. Yang ketiga, kita beramal tetapi kita tidak ikhlas kepada Allah. Yang keempat, kita makan rezeki Allah tapi tak bersyukur padanya. Yang kelima ialah kita tidak redha dengan pembahagian Allah. Yang keenam, kita tanam orang mati dan kita tidak mengambil iktibar dengan kematian. Maka hati kita rosak. Saya tengok dalam kubur tu, semua orang berjaya macam saya dulu. Ni semua jutawan macam saya. Ini semua tok guru macam saya. Ini semua cendekiawan macam saya. Ini semua pemikir-pemikir macam saya. Tapi dia dah mati. Kata apa maksud mati? Itulah kesudahan kita. Macam mana pun kita cuba membina empayar dunia, kita akan mati. Ini kubur raja-raja yang dahulunya pembina empayar. Gambarnya gantung di semua tempat. Namanya disebut di setiap perbicaraan resmi atau tidak resmi. Mana dia? Dalam kubur.
namanya tidak disebut lagi. Tuan-tuan dah sempat berapa orang sultan yang disebut namanya, akhirnya namanya hilang. Hilang, ganti sultan baru. Itulah realiti hidup. Namanya tak disebut lagi. Sebagaimana dahulu namanya tak disebut. Tuan-tuan, sebelum kita hidup, nama kita ada disebut? Tak. Lepas tu kita hidup, nama kita mula disebut-sebut. Lepas tu kita mati, kekal nama kita tak sebut lagi. Tak ada dah orang nak sebut nama-nama orang mati ni, melainkan sekali-sekala terantuk, baru teringat nama tu. Realiti ni kita dah tak ingat. Bukti tak ingat, tak ada orang ziarah kubur lagi. Kata ada orang, Ustaz, waktu arwah suami saya mati, saya berjanji pada diri saya sebulan sekali nak ke kubur, ataupun seminggu sekali. Dia janji seminggu sekali nak ke kubur. Dia pun pergi seminggu sekali ke kubur. Yang ada seorang lagi pula, orang lelaki, bini dia mati, dia punya sayang ke bini dia, dia pun sama, seminggu sekali nak ke kubur. Akhir bertemulah dua penziarah kubur, lalu kahwin, dua-dua tak pergi kubur. Ini cerita betul. Itu realiti orang mati. Padahal dulu punya sayang, menangis, tak mungkin saya jumpa ganti macam dia, tak mungkin saya jumpa suami macam dia. Tak lama habis dah jumpa dah. Itulah dunia. Dunia macam tu. Tetapi bila dah dunia macam tu, yang kita berkiblatkan pada dunia sampai tinggal ibadat, kenapa? Dunia bukan kiblat hidup kita. Akhirat telah kiblat hidup kita. Tuan-tuan, kalau tengok orang sembahyang salah kiblat, tuan-tuan betul tak dia? Kiblat kita depan ni, dia ngadak, kau ni tak cerdik ke apa? Kiblat pula lain lah. Sama juga orang kalau hidup, kiblatnya dunia dia salah, tak betul hidup dia. Orang kalau hidup kiblatnya akhirat, baru betul. Kan dia menjadikan semua hal dunia ini bekal akhirat, baru betul. Saya akan mengingkari orang-orang yang bila dia menghadap kiblat salah. Dia kata kita orang nak solat juga, tapi kalau menghadap kiblat salah, tak betul. Walau sempurna mana pun awak cara solat, tapi kiblat tu salah. Maka saya pertama-tama akan betulkan kiblat dia dulu. Kalau kiblat kan betul, maka insya-Allah tentang hidup kita, tentang dunia, biar kiblat kita betul. Kiblat kita ialah akhirat, bukan dunia. Maka apa yang kita buat untuk akhirat? Maka dengan kita buat 10 perkara ini yang disebut oleh para ulama, maka teguhlah kita untuk mencapai satu tahap lagi, namanya makrifat. Nanti kita bicarakan tentang makrifat dan juga tentang ilmu, bagaimana ia mempengaruhi hidup kita sebenar. Kerana kita sedang mencari sesuatu yang mengubah hidup kita, bukan yang mengubah zahir hidup kita, tapi yang mengubah hakikat, yang mengubah hakikat hidup kita, sehingga kita benar-benar rasa gembira dengan apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.